terjemahan ayatnya, tidak ada paksaan di dalam agama nyata mana yang benar, mana yang sesat. Itu maksud Al-Quran. Ayat ini Allah SWT turun, dia cerita pasal bagaimana yang dikatakan kualiti iman. Orang ni bila jadi Islam, ramai yang orang Islam tak ada kualiti. Maksudnya dia Islam tapi dia tak faham Islam. Faham? Ataupun dia Islam bukan kerana dia masuk Islam tu sebab keturunan. Kalau kita tanya macam mana keyakinan kau terhadap Islam dia, betul tak? Ada orang macam tu kan, kau tahu Islam tu Islam tu kan dia masalah kan. Jadi ayat itu diturunkan, dia nak cerita macam mana kita jadi Islam ni faham betul-betul dan memang base dalam jiwa kita, asas dari tapak Islam berakar di dalam hati kan, itu Islam. Dan ayat ni pula, ayat la ikraha fid din, kalau kita baca pula, ini diturunkan selepas daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika Nabi sallallahu duduk di Madinah, dan sebelum itu Nabi Muhammad duduk di Mekah, dan semasa di Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ditekan. Dan kalau ada orang yang kalau ada orang yang Islam di Mekah, dia akan ditindas, dipaksa untuk keluar dari Islam kan. Itu berlaku di era Mekah. Gambarannya Islam, agama yang lain tu dia tak ada tamadun tu, sebab ada elemen memaksa. Kita ni kalau agama ni betul paksa, dia tak relevan, nampak sangat pun takut. Betul tak? Kau masuk agama aku ni, kau faham pasal aku masuk agama kau. Maknanya agama tu mesti ada something Sebab apa something wrong sebab tu kau ajak aku paksa aku pasal tak. Jadi bila kita timbul agama tu dipaksa di arah Mekah, lalu Nabi SAW pun hijrah ke Madinah. Bila sampai dekat Madinah, Allah Ta'ala pun pamit tu kan, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu. Tidak berpaksaan dalam agama, nyata mana benar, mana yang tidak benar. Allah Ta'ala nak pamerkan agama orang tu tak relevan, tak ada tamadun agama orang, sebab paksa orang masuk agama orang. Islam ni dia ada tamadun, dia tak paksa orang. Faham? Jadi buku ni ditulis oleh seorang doktor, namanya Dr. Fahajabi Arawani. Jadi orang dalam triple IT. Ada satu tank yang dikenali sebagai triple IT kan. Dia ni dituduh sebagai liberal, dituduh seperti mana ustaz-ustaz lain yang dituduh liberal, ustaz kuah-kuah. Kenapa dituduh liberal? Kenapa tak faham kenapa anda dituduh liberal? Tapi mungkin sebab anda tak terikat dengan ulama'-ulama' tertentu, makanya anda dituduh liberal lah. Tapi walau bagaimanapun kupasan ini menarik sebenarnya, sebab dalam buku ni dia telah mengupas satu benda yang agak kontroversi, iaitu selalunya kita dengar orang murtad ni kena bunuh kan. Yang ni dia kata tak kena bunuh. Maksud dia nah, dia memberanilah. Dan kalau kita baca di awal buku mukadimah dia ada cerita pasal dia tulis lama tapi dia tak berani nak keluarkan, tak berani nak terbit sebab takut kontroversi. Dan bila dia takut kontroversi, dia tinggal disimpan dalam khazanah dia dulu. Lama-lama sangat dia rasa macam salah sangat, tak keluar dia keluar. Bila keluar tu dia berlaku dia, gila kau kata tak perlu bunuh, padahal semua kata dia bunuh kan. Jadi pandangan dia berbeza dengan orang ramai. Sebenarnya ulama-ulama moden ni yang keluar pandangan kontroversi ni ramai, tapi isu dia banyak ditenggelamkan. Kita bisa dengarkan ada hukum rejam pada orang mati, pada orang berzina, mati pula. Rejam sampai mati pada orang zina. Macam tu ayat betul kan? Betul tak? Sedangkan kalau orang tu dah kahwin, merasai jimat yang sah, lepas tu dia berzina, kita kena ambil batu balik dia, rejam. Sebenarnya ada ulama kata tak kena rejam, bahkan dia kata rejam tu hukum Yahudi, hukum Islam. Jadi guys, ada pendapat tu. Dan ulama yang keluar pendapat adalah ulama yang cukup popular. Nama Al-Imam Abu Zuhrah. Abu Zuhrah ni popular dekat Al-Azhar tu memang kalau orang belajar usul fiqh tu baca lah kitab dia tu kan. Tapi pandangan tu dia tak popular di kalangan kita, tapi dia sendiri tu tokoh yang keluar. Macam tak? Dan Qaradawi bila dia dah meninggal, yang popularkan balik pandangan dia adalah Qaradawi. Qaradawi tulis dalam buku dia Muzakkirat Al-Qaradawi. Ada satu himpunan artikel Qaradawi, orang buat satu kitab buku namanya Muzakkirat Qaradawi. Muzakkirat nota-nota Qaradawi. Adalah kan? Jadi sebenarnya ulama ni dia ada pandangan-pandangan radikal, tapi
Pandangan-pandangan radikal ni orang takut, menyebabkan pandangan itu tak popular di mana-mana pun Dan anda rasa mengeluarkan pandangan radikal ni perlu dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan. Lebih-lebih lagi kita lah. Dan kita sebenarnya tak boleh takut dengan pandangan radikal. Anda secara peribadi pun anda pernah takut dengan pandangan yang radikal. Dan kita kena kemukakan walaupun salah. Kalau kita baca dalam Edward di Bono pula Edward di Vinci tak pula Kalau baca Edward di Bono dia ada tulis, saya tak ingat mana satu buku ni, tapi banyak sangat buku Edward di Bono banyak. Anda baca semua siri pasal Edward di Bono. Edward di Bono ni ada sebut, dia ada bahas tentang idea bodoh. Sebenarnya dia kata idea bodoh ni tak bodoh. Sebab idea bodoh adalah batu loncatan untuk menuju kepada idea yang lagi baik. Sebab akal kita ni sifatnya adalah reaksi. Kita takkan berfikir kecuali ada sesuatu benda yang kita tengok baru kita berfikir. Betul tak salah? Contoh buku tak kat sini, kita letak buku sini kita tak fikir. Tapi kalau kenapa dia tu? Betul tak? Dia tak ada sebab. Kita ambil buku, kita susun banyak-banyak. Masa susun banyak ni, buku tu tak jatuh. Tapi kalau kita gerakkan, betul tak? Maksudnya sifat akal itu dia reaksi. Kita duduk dalam kelas ni, diam, tak apa fikir. Tapi bila orang pasal kipas, kita akan fikir, siapa yang buka kipas? Betul tak? Betul tak? Maksudnya sifat akal itu dia bereaksi. Jadi Edward di Bono dia kemukakan beberapa teori untuk nak mereaksikan akal, untuk nak reaksikan. Antaranya dia temukan teori provokatif. Provok. Kita seseorang tu kita provok seorang. Saja buat keluar idea dia barang tu kan. Seorang. Satu lagi dipanggil berfikir secara terbalik, keterbalikan. Sebenarnya benda ni ada dalam Islam tau. Dia panggil mafhum mukhalafah. Itu dalam Islam. Tapi orang Islam tak popularkan idea tu. Tapi Edward di Bono popularkan. Itu ada dalam Islam. Mafhum mukhalafah. Kita fikir terbalik. Kita tengok kipasnya pusing macam ni. Kenapa macam ni? Kenapa tak macam ni? Kita pergi kipas dia pun macam tu juga. Kenapa yang ni tak sini, yang sana sana? Kenapa? Dia balik kan ke sana. Kita naik kereta tu jam. Kenapa jam? Dia timbul jam. Oh betul. Fikir balik. Kalau tak ada betul macam mana? Dia fikir balik. Pasal jadi bila kita fikir balik, kita akan bergerak lah. Reaksi Hidup tak ada betul. Okey, kalau tak ada betul, apa masalah kewangan pula pada kerajaan? Okey, tak ada duit. Okey, kalau tak ada masalah kewangan, boleh tak kita nak ambil daripada syarikat di Al-Silan untuk nak tampung? Cukup atau tidak? Oh cukup. Jadi kalau cukup, macam mana kita nak buat? Ada konsesi. Macam mana kita pakai konsesi? Bang, boleh hapuskan tol, ambil duit konsesi, ambil duit KJLC, tampung dekat tol, makanya tanpa Malaysia akan betul. Namanya idea Rafizi. Contoh nampak? Dia panggil pergi balik. Edward di Bono, dia waktu teori itu keterbalikan. Apa lagi? Dia buat satu teori namanya humor. Buat lawak dulu. Buat lawak. Humor. Contoh, ada gelas. Sini. Kita pun duduk kat tempat lain. Tiba-tiba bunyi gelas. Jatuh. Kan? Bila gelas jatuh, kita pun datang. Gelas tu pecah. Kita fikir, kenapa gelas tu pecah? Okay? Bila fikir gelas tu pecah, masa tu kita banyak hipotesis. Kita beri sangkaan. Mungkin sangkaan kita gelas terpecah kerana ada orang langgar, satu. Mungkin angin tiup, dua. Ada satu lagi, humor. Maksudnya ada satu budak kenik panjat berat jatuh. Dia timbul budak kenik. Itu bodoh tau. Ustaz gila tau. Mana ada budak kenik pergi panjat gelas? Kan? Tak ada. Tapi sebenarnya Edward di Bono kata, bila kau fikir macam tu, nanti datang satu idea yang lain untuk kita nak buat kartun. Nak buat kartun. Orang barat ni, cuba kita tanya, binatang apa yang tidak pernah dikartunkan? Pernah tanya, orang barat, binatang apa yang tidak pernah dikartunkan? Semua binatang apa? Semua ada tak? Ada tak? Kambing? Ada tak? Tikus lagi lambat lah, Tom and Jerry ni. Betul tak? Orang barat, bila dia kartunkan, apa berlaku? Tempat duit. Orang lain tengok, kata, Tom and Jerry. Pasal aku minat.
masalah. Anak boleh tengok seorang ketawa seorang, itu masalah aku pula. Kan? Jadi, dari sini macam mana kita nak reaksikan akal. Edward Newton dah kemukakan idea tu kan. Dan sebenarnya Islam dah ajar dulu. Pernah tak kita fikir kenapa Quran itu fahamnya rumit? Betul tak? Kenapa Quran itu fahamnya rumit? Rumit je nak faham Quran ni. Ayat dia guna bahasa sastra. Betul tak? Quran dia bukan guna bahasa kita cakap biasa-biasa. Dia guna sastra. Sastra perabad tinggi. Betul tak? Bila kata Ar-Rahman Asyistawa, Tuhan atas arash, orang tu faham macam mana Tuhan kata dia atas arash, sedangkan ayat lain dia kata dia tak serupa dengan makhluk. Nampak? Kita pun fikir. Sebenarnya dia nak ajarkan kita cerdik. Nampak? Bila dia buat ayat tergantung, maknanya kita berfikir. Bila kita fikir, kita telah membajakan akal kita untuk jadi sehat. Quran tu dah ajar sebenarnya. Cumanya orang Islam pun malah berfikir masalah orang Islam tu. Anda pun tak faham. Bukan orang Melayu kan sebenarnya. Orang Melayu ni orang Islam pergi macam mana pun, dan orang Islam mesti pemalas berfikir. Ini masalah orang Islam. Bahkan kalau kita baca dalam Quran sendiri, Quran suruh kita fikir hatta pasal Tuhan sekali. Orang kita takut kan fikir pasal Tuhan tu. Dia fikir Tuhan yang ikut satu. Pernah tak kita fikir Ibrahim pernah tanya Allah Ta'ala, dan Nabi Ibrahim telah berfikir pasal Tuhan. Qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala faqus arba'ata min at-tayr fasuruhunna ilayka thumma ja'ala kulla sampai berapa banyak ayat itu sampai setengah surat. Ketika mana berkata Ibrahim AS kepada Tuhan dia, wahai Tuhan, perlihatkan dengan mata kepala aku sendiri macam mana kau hidup orang mati. Dahsyat soalan tu. Kita bukan persoalkan orang, kita persoalkan Tuhan. Kita persoalkan orang, marah orang itu. Guru tu mengajar, isyarat itu mengajar, perempuan dia. Tak, saya nak tanya soalan dia. Prof, boleh? Saya rasa Prof tak sedih. Berapa Prof kata tu? Tak engkau. Engkau mampu lah. Betul tak? Prof marah saya, minta soalan. Saya rasa Prof ajar ni tidak meyakinkan. Betul, contohlah. Agak-agak melompat tak Prof? Lompat tak dia? Kau pahal, kau get up. Nampak kan? Kau cakap banyak ni budak kan? Masalah. Tapi sebenarnya soalan yang agak sama Ibrahim tanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha berkuasa, boleh menghidupkan orang mati. Betul kan? Tiba-tiba, ya Allah, hari ni tolong perlihatkan mata kepala aku sendiri macam mana kau hidupkan orang mati. Kan macam itu. Saya rasa Prof ni tidak meyakinkan. Dia lebih kurang soalan tu. Maksudnya lebih kurang kan? Prof tak meyakinkan. Mengamuk Prof tu. Tapi Tuhan ni bagus sebenarnya. Apalah tu, kau tak beriman tu Ibrahim. Qala bal ana beriman. Kau tu tanya apa hal? Tak boleh sedap. Ambil sedap sikit. Allah Ta'ala kata, okey right, kalau kau nak sangat, ambil baik kau ngobong, kau sembelih, kau cincang, kau letak, kau okey, lepas tu kau bagi balik. Ibrahim buat, tak? Yakin Allah Ta'ala boleh menghidupkan orang ya. Maknanya Tuhan bukan daerah terlarang untuk pemikiran. Kata Wahid, bukan tu. Faham tak? Maknanya Islam tu dah ajar kita ni berfikir. Tapi dilema ini adalah orang Islam lah golongan paling malas berfikir. Betul? Why? Kenapa? Di masa kia wajah si. Ini kondisi di turunan. Kenapa kan? Ya, Islam ni ada sejarah dia. Sebelum anak bagi kitab ni panjang lah. Lebih. Tapi tak, anak nak suruh orang fikir sini. Sebab tengok buku ni dia ajak kita fikir sebenarnya. Buku ni. Islam ni, orang Islam ni sejarah dia. Dulu, dia ada tokoh hebat orang Islam. Namanya Imam Ibn Sina Al-Farabi. Ini hebat, Al-Kindi lah, bla bla bla. Ini tokoh falsafah hebat di dalam Islam. Tapi umat Islam ni dia ada dua aliran. Yang pertama aliran Sunni, satu lagi aliran Syiah. Masalah nak kafir dengan Syiah tu isu nombor 2 lah, kita nak faham tu. Debate teologi itu macam boleh. Yang kita nak bincang sekarang ni adalah dua aliran dalam sejarah umat Islam. Satu aliran Sunni, satu lagi aliran Syiah. Syiah dengan Sunni. Sunni, dilema dia adalah apabila Al-Ghazali tulis sebuah kitab namanya Tahafutul Falasifah.
Kita dah mesti kan tuan. Bagus. Okey. Jadi bila dia dah tulis satu kitab Tahafut Falasifah, dalam tu dia telah mengkafirkan Al-Farabi dengan Ibn Sina. Di situlah berlakulah zaman kegelapan Sunni. Orang Sunni jadi pemalas, malah berfikir. Wah, sekali datang pula seorang tokoh namanya Ibn Rushdi. Dia tulis pula satu kitab Kritik Al-Ghazali. Lama tau, 10 tahun. Maknanya orang Islam dalam kegelapan falsafah Sunni ni, orang Sunni dalam kegelapan falsafah ni puluhan tahun. Bila tulis tahafut, kritik balik, barulah orang start belajar falsafah baru. Baru nampak boleh maju, ni kemajuan. Daripada Ibn Rushdi itulah orang Barat ambil. Lahirlah beberapa idea-idea dulu di kalangan orang Barat, antara adalah fahaman sekularisme. Pernah tak kita fikir, sekular datang dari mana? Orang Islam ke orang Barat? Orang Islam. Siapa yang tolak sekular, maknanya tolak Islam. Macam mana Syekh? No. Ibn Rushdi yang kemukakan idea sekular. Bukan pemisahan, yang tepatnya kelaskan. Yang paling tepat sekular ni bukan pemisahan, mengkelaskan. Kita bila sebuah negara, okey, dalam negara tu dia ada urusan yang berkait dengan rumah tangga, dia ada berkait dengan jenayah, dia ada berkait kan. Ini dalam negara ni. Kita pun buatlah badan, kita perintah ni sebagai Perdana Menteri. Takkan kot orang yang faham ekonomi, yang sewajarnya urus jawatan kuasa ekonomi, dia pergi urus berkait dengan undang. Boleh tak? Jadi apa? Mengarut lah, betul tak? Orang tu, dia pakar buat ekonomi, dia tak pakar lah buat urusan rumah tangga. Dia dah urus buat rumah tangga, mahkamah syariah. Agak-agak jadi apa mahkamah syariah? Laga benar. Orang berdasarkan pada kajian ekonomi saya. Sini bukan ekonomi boy. Ini cerita pasal rumah tangga. Ini masalah cerai, talak, nikah. Ini mahkamah dia. Jadi kendor dah cacah merbak. Cacah merbak. Bila cacah merbak, dia nak buat, dia kena kelaskan ini. Faham tak? Pengkelasan balik itulah dia panggil sebagai sekular. Boleh? Dikelaskan balik. Sebuah negara dia buat mahkamah jabatan Islam, jabatan agama Islam. Takkan ikut jabatan agama Islam ni kita nak urus dalam Menteri Kewangan. Gila. Betul tak? Jadi dia istilah pada pemisahan, maksudnya memisahkan jabatan agama Islam berbanding dengan Kementerian Kewangan. Faham? Pemisahan lah. Itu sekular. Sebab itu di negara sekular lah Islam kemah hebat. Betul? Betul? Sebab orang nampak Islam itu disusun dengan baik. Pemerintahan itu dengan agama itu disusun dengan baik. Tapi kalau kita tengok negara yang diperintah Islam betul-betul, di situlah Islam cacah merbak. Betul tak? Osmania cacah merbak tak? Cacah merbak. Orang kabut negara apa ni? Jadi sebenarnya saya punya ni bagus. Jam. Kau ni tak? Jam. Macam lah kalau kurang. Anda pernah dialog, bukan dialog lah, anda sembang di kopi lah, bukan insyaAllah. Lepas makasih, ada nak makasih, lepas tu lepas nanti kopi. Ada budak 6 orang, dia medik. Dia datang, duduk sekali dengan sambil minum tu sembang. Cuma ada seorang lah yang agak gila sikit, namanya Intense Ali. Dia tahu agak gila sikit orang lain lah. Tapi dia ni memang dia anak didik anak lah. Kalau dah sebut dia tu anak didik anak lah. Jadi gila sikit Muhammad tu kan. Dia lebih gila pada anak lah. Budak medik tu 6 orang dulu dengar nak sembang. Dia kata sebenarnya agama ni tak ada pun. Agama tak ada pun. Cuba bayangkan kalau dunia ni tak ada agama, agak dia apa? Kalau tak ada agama, agak orang gaduh tak di state Islam? Dekat India berlaku tak pergaduhan antara ribu Muslim kalau tak ada agama? Macam mampus. Kalau tak ada agama Islam, ada tak gaduh suri Syiah? Ada tak? Nak gaduh suri Syiah Islam? Tak ada. Ada seorang kata ini masalah orang Islam, tak masalah Islam.
Dia kata kalau tak ada Islam, orang agamawan Islam pun tak ada. Macam budak tu pening. Habis dia kata, korang jangan beriman tak aku cakap ni. Atau kau provoke aku dah tengok korang punya jawapan ni. Sistem provoke ni adalah satu kaedah yang terbaik untuk dapat ilmu yang matang. Kalau kita dah provoke seseorang kita soalan-soalan ni dan kita ada jawapan, dan mesti kalau kita jumpa etis, bila etis tanya soalan, terus kita ada jawapan. Betul tak? Provoke apa masalah? Betul? Ibrahim dah ada. Ibrahim AS ajar dah. Kita baca dalam Quran macam mana Ibrahim AS mencari Tuhan. Macam mana cari Tuhan? Dia tengok pokok, dia tengok bulan, dia tengok matahari. Ada Tuhan ni. Betul tak? Dia tengok, tapi dia berani tau. Baca dalam Quran dia tengok bulan, yang ni Tuhan. Dia letak tu Tuhan. Kan gila tu. Berani dia boleh kata tu Tuhan. Tiba-tiba datang siang tenggelam. Apa Tuhan tenggelam? Masuk petikai. Kan gila tu cara dia petikai. Aku tak suka lah dia tenggelam. Tenggelam Tuhan. Apa tenggelam? Tak? Baik kalau mata orang lagi cukup Tuhan. Yang ni Tuhan ni, Tuhan besar kan? Hadha akbar. Ini besar ni Tuhan. Kata dia. Bila datang malam tenggelam. Allah boyo Tuhan apa tenggelam. Last kali puas satu keputusan. Ada natijah dia. Apa nak wajah wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin. Nampak? Aku menghadapkan wajahku pada Tuhan pencipta langit bumi. Dan aku ni bukan orang syirik. Aku orang Islam. Betul tak? Maknanya bertuhan yang paling absolut adalah dengan berzikir. Betul? Jadi orang Islam kena beranilah macam Nabi Ibrahim AS. Dan tokoh yang berani nak tunjuk Tuhan yang ini. Dia ada pandangan-pandangan radikal yang dia keluarkan. Antara dia kata sebenarnya tidak ada hukum bunuh berulang-ulang. Dikala seluruh orang kata ada hukum bunuh berulang-ulang. Dunia mengatakan, bukan Malaysia tau, seluruh dunia. Mari mula Yusuf mana pun Islam mesti kata murtad bunuh. Betul tak? Mana dia Yusuf kata tak bunuh? Mari universiti Islam mana semua bunuh orang murtad. Muhammad ni buat kerja gila, tak ada bunuh. Saya kira statement. Lepas tu ada orang kata ijma' apa? Umar tak buat. Padahal zaman Umar ada orang murtad. Lagi dia Ibrahim An-Nakhai tabi'in, zaman tu ada orang murtad, dia tak bunuh. Bunuh. Zaman Rasulullah pun ada orang murtad, Nabi tak bunuh. Aduh, dahsyat. Nampak? Dia berani berfikir di luar kotak. Sana, anak cadangkan fikir bukan fikir luar kotak. Baik. Boleh tahu? Oh, tengah-tengah. Jadi dia berfikir bukan luar kotak lah. Anak cadangkan bukan luar kotak kan. Luar bilik terus. Luar kotak pun dalam bilik tu kan. Luar bilik luar sikit kan. Cadang lah insyaAllah. Jadi la ikrah fi din, ada masalah dalam agama. Buku ni dia kupas dua perkara. Yang pertama dia kupas tentang macam mana nak dapat ketulinan akidah. Ketulinan akidah maksudnya kita masuk Islam tu memang kita faham Islam tu. Faham? Bukan kerana paksaan, bukan. Kalau orang jahiliah dulu tak masuk agama dia akan tindas. Masuk agama, masuk agama. Tidak, kami tindas. Tidak, aku begini kan. Jadi Islam tak begitu. Islam ni aja tak ada paksaan. Tapi nyata mana benar, mana tidak benar. Maka ni hidup kita mencari kebenaran dan mencari juga kat mana kesesatan orang. Faham tak? Maka belajarlah semua. Islam ni kena belajar yang Islam, yang Hindu kena belajar, Buddha kena belajar, Kristian. Belajar semua. Apa tujuan kita belajar? Fatabayyana, sesungguhnya telah nyatalah kebenaran berbanding kesesatan. Kita tidak dikatakan sebagai Muslim yang sebenar kalau kita hanya tahu Islam sahaja. Kita dikatakan sebagai Muslim yang sebenar bila kita tahu Islam dan juga kesesatan agama lain. Faham? Barulah dikatakan sebagai Muslim yang sebenar. Itu maksud la ikrah fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faham? Sebab itu Nabi SAW dia tak takut tahu nak menceritakan tentang kebenaran Islam di hadapan siapa sahaja. Betul kan? Cerita Islam ni gini-gini. Orang bantah, dia jawab. Bantah jawab. Dia berani. Kenapa dia berani? Sebab dia membawa bendera kebenaran. Dan dia tahu, dia yakin dia orang lain semua tak benar.
Tapi kalau kita ni berani cerita yang kita, tapi tak berani berhadapan dengan orang, maknanya kita pun tak yakin dengan kita. Apa sudah pun tak buat ni. Kau pada confuse masalah yang percaya kau. Betul tak? Pernah tak kita fikir, tanya diri kita sendiri, aku ni berani tak cerita Islam kau? Kalau orang Kristian tanya aku lah, aku ada jawapan ke tidak? Pernah tak kita fikir soalan-soalan seperti ini? Tak pergi? Tak pergi? Tak kan? Takut dia. Sudah. Kalau baca Mawahid, dia lagi gila soalan ni. Dia kata dia ada seorang bapa angkat pagi ni, orang baik, banyak tolong dia, mati, tapi orang kata semua mengaku. Dia ada pula kawan orang Islam, Melayu, Indonesia, Islam, tapi jahat, orang kata masuk syurga. Dia kata adil fikir ni, mampus. Macam nampak? Maknanya kadang-kadang soalan sebegini timbul, dan sebenarnya itulah selama ini kita fikir dan kita tak berani nak tanya berhadapan. Betul tak? Nak ngotak tak boleh, Ustaz. Kalau ngotak jadi kafir. Yang kata pun kafir tu soalan macam tu tau. Tanya soalan jadi kafir. Padahal itulah persoalan kita ingin jawab. Betul tak? Dan kadang-kadang itulah persoalan hati kita tak pernah jawab. Makanya kita hipokrit dengan pemikiran kita sendiri, dan kita hipokrit dengan apa yang ada di dalam hati. Betul tak? Hipokrit tau. Pura-pura. Munafik lah pasal Arab ni. Munafik. Kita munafik dengan akal kita sendiri. Kita munafik dengan jiwa kita sendiri. Jangan jadi munafik. Okey, dah apa? Itu satu bab. La ikrah fi din qad tabayyana ar-rusydu. Satu bab. Bab yang kedua, dia nak cerita pasal hukum bunuh orang murtad. Ini nak ceritalah. Ini pernah dia lah. Soalan. Nah, harap lepas ni ada soalan. Dan soalan tu berani. Dan jangan takut tanya soalan walaupun ditulis sebagai kafir sebenarnya. Sebab keyakinan itu mesti bermula daripada penjahilan. Betul tak? Keyakinan itu mesti bermula daripada keraguan. Itu paling tepat lah. Yang paling tepat bermula dengan keraguan. Kita cari-cari akan dapat keyakinan. Betul tak? Baik. Apa nak pakai buku putih ni? Sebelum nak cerita lebih lanjut, kita kena faham macam ni tau. Dalam Quran ni ataupun dalam hadis, kita akan jumpa, kita letak nas nas ni Quran hadis lah. Awak tak bisa ni Quran hadis. Okey, ni nas dia, kita nak faham nas Quran hadis ni, dia mesti ada dua perkara besar. Dia mesti dua perkara besar. Yang pertama dia panggil subut. Yang kedua dia panggil dilalah. Subut dan dilalah. Subut ni macam mana benda tu sampai dekat kita. Dilalah ni macam mana kita faham daripada apa yang sampai dekat kita. Quran ni sampai dekat kita kan. Dan cara sampai tu dengan apa? Mutawatir. Apa nama mutawatir? Semua orang kata macam tu. Semua orang kata macam tu. Tak ada orang kata lain macam tu. Quran tu 30 juzuk. Daripada zaman Nabi sampai sekarang 30 juzuk tu lah Quran. Betul kan? Kat Malaysia ke, kat Jerman ke, kat Amerika ke, kat Mesir ke, kat Rusia ke, kat Asisi ke, Quran 30 juzuk tu lah. Tak ada Asisi kata tak, Quran 31 juzuk. Wah, ada satu surah pula. Ada satu juzuk. Juzuk apa? Juzuk Asisi. Contoh. Tak ada. Kalau ada, kau gila, kau mampus mau cakap macam tu. Kau mengaku. Ada salah tak? Betul kan? Ada dia. Sampai dekat kita tu tanpa diragui, dia panggil mutawatir. Betul tak? Ada satu lagi dia panggil ahad. Hadis ahad, bukan ahad hari ahad. Ahad hari ni. Hadis ahad. Ahad ni dari kalimah ahadun. Satu. Ahad. Ada hadis tu sampai dekat kita 3 orang yang cerita. Kita pun dapat kalau Rasulullah Nabi kata tu dalam pada sangkaan aku dalam 80% dia Nabi mempercayai benda tu daripada Nabi. Faham? Tapi kalau mutawatir 100% memang datang daripada Nabi. Faham? Faham tak? Okey.
mutawatir ni, maknanya tanpa keraguan lagi, dia dipanggil sebagai subut yang qat'i. Qat'i. Satu lagi dipanggil zonni. Zonni sengkaan lah. Kita agak-agak 80% kot. Negara China ada tak? Ada. Kita pernah pergi negara China. Kalau nak kata negara China tak ada, kita kata apa? Negara China tak ada sebenarnya. Macam kita nak kata apa kan? Gila. Gila Ustaz. Tak ada negara China tak ada. Bangga ke apa? Walaupun kita tak pernah sampai kat negara China, tapi kalau kita nafikan negara China tu, kewujudan negara China, kita nafikan, orang kata kita gila, betul kan? Walaupun kita tak pernah sampai ke negara China. Quran itu daripada Nabi SAW. Kalau kau nafikan, orang kata gila. Gila engkau. Betul tak? Yang kita percaya tu, kalau orang kata tak, kita gila tu, aku mutawatir lah tu. Faham? Mutawatir lah tu, kita nak faham dia. Faham? Tapi ada benda yang kadang-kadang kita ya kot kata, ya kot tak kata. Ya kot, dia ada ya kot. Faham? Ya kot. Contoh kan, Faisal Abad, satu negeri yang berada di India. Betul atau tidak? Entah kata ada tak ada? Kurang pasti. Tapi pernah dengar kan? Pernah dengar. Pernah dengar kan? Sebab dia keturunan Pakistan kan? Tak, macam pernah dengar. Tapi kalau orang cerita, aku boleh letaklah dalam hati aku 80% kata dia. Sebab pernah dengar. Faham? Tapi nak kata tak boleh juga. Betul tak? Sebab tak pernah pergi ni. Dan orang pun tak pakat bercakap. Orang ni tak pakat bercakap. Kita tu ada tak ada. Tapi 80% kita ada. Dia panggil zon. Faham? Betul tak? Faham? Boleh? Faham kan? Quran ni sifat dia tak ni. Quran ni subut dia sampai kat kita ni mesti qat'i, mesti putus, kata beratus. Memang daripada Nabi ni, memang 30 juzuknya, tak ada khilaf. Tak ada orang menyalahi. Siapa yang menyalahi tu gila. Kalau menyalahi juga kafir. Seorang datang, sebenarnya Quran ni 29 juzuk je. Yang juzuk ke-30 tu pandai-pandai ulama dia tambah. Yang tu memang gila. Kita tengok tu kena kan. Maknanya dia ada tak dia ada suami Okey, dari segi sampai dekat kita tau. Ada satu lagi, dilalah. Dilalah cara nak memahami. Pun ada dua. Dah pada. Dah pada. Okey, pun ada dua. Dua tu qat'i dan suami juga. Qat'i dan suami. Okey. Sembahyang 5 waktu, qat'i ke suami? Qat'i. Tapi hadis yang cerita pasal sembahyang 5 waktu ni qat'i ke suami? Segi sebut hadis yang cerita pasal sembahyang 5 waktu ni qat'i ke suami? Pasal sembahyang. Sebut. Al-Quran ada cerita pasal sembahyang waktu? Ada kan? Ada? Ada tak? Cari satu Al-Quran yang cerita sembahyang 5 waktu. Ada. As-salatu khamsatun, contoh. Bukan. Ada tak? Ada tak? Ada. Tak ada kan? Tak ada. Al-Quran dia sebut tak Tuhan tu ada? Tuhan datangkan pada satu Al-Quran mengatakan Innallaha mawjudin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu wujud. Dia tak ada. Tak ada. Dari Tuhan ni tak ada. Quran kata Qul huwallahu ahad, Allah Ta'ala suruh. Dia tak kata dia ada. Macam mana? Ya. Bila Tuhan kata Qul huwallahu ahad, dia rasa automatik lah dia ada. Betul tak? Kita mengatakan Tuhan tu ada tu menggunakan akal yang tak. Nas tak pernah kata pun Tuhan tu ada. Tuhan hanya kata Tuhan tu esa. Betul? Maknanya kita boleh faham Tuhan tu menggunakan akal. Betul? Betul
Jadi agama ni tidak boleh gunakan. Kamu berapa? Orang yang cakap agama ni tidak boleh gunakan, yang tu ada masalah agama. Dia ada masalah agama. Sebab Quran sendiri suruh kita guna akal, berfikir pasal Tuhan. Betul tak? Mampulah sesat budak ni. Okey, tak apa. Jadi, sembahyang 5 waktu tak ada dalam Quran, tetapi ada di dalam hadis. Okey, Quran mutawatir. Jadi qat'i sumut dan qat'i kan. Hadis qat'i yang zanni. Tapi kita boleh kata wajib sembahyang 5 waktu. Kita kata apa agak? Dekat mana sumber dia? Dekat mana sumber dia? Daripada zanni. Tapi pendalilan dia adalah qat'i. Sebab walaupun hadis tu ahad, walaupun hadis zanni, tapi semua manusia yang Islam akan kata sembahyang 5 waktu. Betul kan? Tak ada siapa mana lagi mengatakan sembahyang mesti 5 waktu. Faham? Pendalilan itu balik. Hasil daripada kita fikir-fikir, kita tengok orang tu semua cakap sembahyang 5 waktu walaupun hadis ahad. Betul tak? Apa? Ada pula yang zanni. Okey, contoh lain. Sembahyang Jumaat khutbah 2 kali. Betul? Ada tak ayat Quran cerita pasal khutbah 2 kali? Ada kan? Hadis ada? Ada? Hadis. Tapi sifat dia sunni. Betul tak? Tapi bila sampai pendalilan, semua orang mengatakan khutbah 2 kali. Kau tak ingat? Tak ada siapa menyalahi. Ada khilaf sebenarnya khutbah sekali. Kita tengok umat ni Syiah ke? Tanya soalan kan? Kata orang Syiah apa tengok? Tak, kami 2 kali. Syiah pun dia bisa juga kan? Maknanya dia panggil kau tak ingat. Faham kan? Tapi dalam agama jadi sunni, dia ada zanni dalam pendalilan. Antara yang zanni dalam pendalilan adalah bunuh orang. Sekarang ni kita nak cerita ni dalam kat sini. Kat sini dan kat sini. Kita bukan cerita kat sini sebab dalam Quran tak ada pun satu ayat yang suruh bunuh orang murtad. Ada tak Al-Quran kata bunuh orang murtad? Ada. Ayat murtad ada. Tapi semua bunuh tak ada. Man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang murtad daripada agamanya lalu dia mati, maka dia mati fa huwa kafir dan keadaan dia kafir, terbatallah amalan dia di dunia dan di akhirat. Terbatal amalan, dia tak cerita bunuh. Betul? Ayat lain. Man yartadid minkum anli man yartadda minkum anli fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbuna. Quran kata, barang siapa yang murtad daripada agama, Allah akan ganti kaum lain untuk menguasai kaum ini. Ada tak ayat bunuh? Tak ada kan? Maknanya segi qat'i tak ada. Bunuh orang tak ada. Nampak? Tapi hadis ada. Yang ni ada. Man baddala dinahu faqtul. Betul. Barang siapa yang ganti agamanya, bunuh orang. Betul kan? Hadis ada. Tapi zanni. Zanni bermaksud ni hadis ahad lah. Okey, faham? Hadis ahad. Okey, hadis ahad okey lah, right. Man baddala dinahu faqtul. Hadis ahad ni dia dhaif. Dia ada sahih. Betul tak? Hadis sahih dia dhaif kan? Macam mana kita nak kenal hadis sahih? Macam mana kita kenal hadis dhaif? Riwayat Al-Tirmizi. Kita nama dia? Sufyan. Sufyan. Nama kita bikin. Kita Hafiz. Contohlah Ikrimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtul. Nah, ini dengan tertib kan? Ini aku reka ni. Okey, An-Tirmizi, An-Sufyan, An-Hafiz, An-Ikrimah. Ikrimah ni sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni yang hadis tau. Macam mana kita nak tahu hadis ni sahih ke tidak? Contoh ni semua contoh mudah nak faham.
Kalau aku buku ni kita menyatakan apa ni Ustaz? What's animal tiger that? Berapa dia nak terima ni? Jadi macam mana kita nak tahu ni sesuai ke tidak? Kita cek seorang-seorang. Tirmizi, Sufyan, Hafiz tadi kan? Kita cek Tirmizi ni ingatan dia kuat ke tidak? Contoh, pada saya ingatan dia kuat. Sebab apa? Sebab saya tanya dia, pengajian dia yang minggu lepas dia boleh cerita sebiji macam tu guru cerita dalam kelas. Tak jatuh pun, tak ada silap, hatta satu kalimah sekalipun. Dia boleh cerita habis. Maknanya ingatan dia kuat. Ingatan okey. Ingatan okey maknanya tak gila. tak ingat pun tak sudah gila kan. Buat apa ni semua. Ada pula satu lagi dia panggil yang ni dia panggil ingatan dia bagus, ataupun dari sebelah Arab dia panggil bawabit. Ada pula dia ni pernah nipu tak agak-agak? Soalan nipu. Cek jawab. Tak pernah Ustaz. Tanya dulu, tak pernah. 3 tak pernah. Sampai 10 orang tak pernah nipu. Dia ni sikoh. Nampak? Dia ni sikoh. Faham? Apa lagi? Bawabit, sikoh. Adalah 4-5 perkara kan. Jadi bila kita cek cukup syarat-syarat ni, kita cek pula orang kedua. Sufyan macam mana pula? Oh, serupa Pak Ustaz. Yang ketiga, serupa. Yang ni, serupa. Sahih. Hadis sahih. Faham? Faham kan? Dia panggil hadis sahih. Boleh? Kita pun cek seorang. Tirmizi, sahih. Sufyan, sahih. Hafiz, oh, ingatan ni okey Ustaz. Tapi bab sikoh ni, goreng pun boleh tahan lah. Dia cerita benda 3 je. 3. Tapi dia cerita tu 5 Ustaz. Dia kata, maknanya ada menambah-menambah ni mamak ni. Maknanya dia tidak ada sikoh. Dia tak ada sikoh. Dia je spoil. Terus daif. Faham tak? Spoil seorang dia habis daif. Faham kan? Serupa juga bila hadis man bandala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang tukar agama ni maka bunuh orang. Okey. Hadis ni tak ada masalah sangat. Isu ni yang sebelum tu. Ikrimah Maula Ibni Abbas Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ikrimah hamba kepada Ibn Abbas berkata dia Qala Rasulullah, Nabi kata man badala dinahu faqtuluh, barang siapa yang tukar agamanya maka bunuh lagi. Mungkin ni hadis kita pergi cek di Ikrimah siapa Muhammad. Isu dia kat sini, Ikrimah. Orang pergi cek, ingatan dia bagus. Tapi ada satu problem dekat dia. Tahu problem dia? Problem dia tidak ada sikoh. Goreng tu boleh tahan lah. Faham? Ni goreng, sembang 5 tapi jadi 15. 10 cakap, 15 tak percaya. Itu lebih berat lah. Jadi dia ada problem kat Ikrimah ni. Siapa yang kata dia ada problem pada bab sikoh dia tu? Namanya Ibnu Salah. Nama ulama. Dia pergi cek. Musalah kata ni masalah ni Muhammad ni. Tak sikoh Muhammad ni. Faham tak? Ni goreng ni 15 ni. Padahal cerita 5 je. Dia kurang 15. Tetapi Imam Al-Bukhari kata Muhammad ni sahih. Mak kata dia ni sikoh. Dia ni gobek. Semua gobek. Imam Bukhari kata. Maksudnya dalam menentukan individu tu sahih ke tak sahih pun ada masalah. Pasal tak? Pun ada masalah. Ialah anak pergi tanya budak UPM pasal Tirmizi. Dia boleh cerita Tirmizi tu siapa? Kita pergi dengar khabar Tirmizi ni pernah kawan seorang budak UPM. Friend dia pula. Contoh. Apa dia lah Tirmizi? Contoh ada ke friend seorang dekat UPM. Kita pun pergi kat UPM tanya. Macam mana? Ustaz, Tirmizi ni sebab nampak? Anak pergi tanya Tirmizi dekat budak UPM. Ada seorang lagi pengkaji, dia pergi tanya Tirmizi bukan budak UPM, girlfriend dia yang dekat UPM. Dah lah girlfriend kawan ni. Kawan ni. Lepas tu dah clash pula. Contoh, bila clash, yang suka dan tak suka ke? Bila tak suka, agak-agak ada tak cerita gambar? Ada tak? Dan ni kawan tu dengar, oh macam ni. Jadi ada 2 pengkaji, faham tak? 2 pengkaji. 2 pengkaji tu, satu Imam Salah, satu lagi Al-Bukhari, faham?
Dia melihat satu set dengan satu set. Imam Bukhari punya kajian, macam ni kajian Tirmizi ni dia kembali ke UM. Dia boleh contoh, punya betul set ini okey. Semua okey. Yang seorang lagi nak pergi musolah, dia pergi dekat UM, girlfriend dia, macam mana? Kata, ini nipu. Mana nipu tu kan? Apa yang nipu? Dia nak kahwin dengan saya, tiba-tiba tak jadi. Contoh. Dia masalah. Jadi, agak-agak kalau Ibn Salah yang pergi dekat UM tadi, tak, bukan Ibn Salah betul ni, ini andaian kan. Ibn Salah dia pergi ke UM tadi, dia akan apa penilaian dia terhadap Tirmizi tadi, pada Tirmizi kita ni. Dia kata, tak sahih hadis ni, betul tak? Tapi kalau pergi tanya Ibn Bukhari, yang pergi tanya dari UM, agak-agak dia kata apa? Sahih lah, betul kan? Makanya dari sudut jadi masalah, betul tak? Faham? Boleh faham? Clear? Nampak? Budak ni mengaji. Hadis. Ni kalau habis betul-betul ni boleh jadi mufti ni. Boleh faham kan? Subuh pun ada masalah. Subuh segi datang pada kita. Dan Zodi tu pula boleh pergi ke Dhaif. Walaupun ada ulama kata sesuai. Faham kan? Satu. Yang kedua, tidaklah ada masalah. Tidaklah ada masalah. Tak pandang. Selalu sangat tidak. Lebih-lebih lagi dengan Tirmizi. Okey. Ayat Quran sebut. Ini sebut Quran. Tapi bila Allah Ta'ala kata al-mutallaqat, yatarabbasna bi anfusihim thalathata qurun. Allah Ta'ala kata orang perempuan yang kena talak, dia kena tunggu pada diri mereka sendiri sebanyak 3 kurun. Kurun ke apa kurun? Kurun bukan kera. Kurun problem tak? Bila kita tengok sahabat Imam Hanafi duduk kat mana? Baghdad. Imam Syafi'i duduk kat mana? Dia duduk dekat Mekah, Madinah, Iraq, Mesir. Banyak tempat dalam 4 tempat yang jalan, betul kan? Agak-agak bahasa satu tempat dengan satu tempat yang lain sama tak penggunaan bahasa? Okey. Bedouin. Orang Kedah bagi apa? Orang Kelantan Kokat bagi apa? Salah. Salah kan? Bahasa masalah. Ada duit. Orang Kedah. Jangan sebut betul kan? Baik kalimah sama kan? Betul kan? Okey. Bahasa Arab sama. Bahasa Arab sama tak? Pemahaman kalimah di satu tempat dengan tempat ini tak sama. Kalau faham. Ini faktor bahasa kan? Bila kita tanya kalimah huruf pada Imam Hanafi yang duduk kat mana? Iraq. Dia kata apa? Huruf ni haid. Orang beratang haid tu minggu. Siapa kata? Di mana? Kita tanya Syafi'i. Orang Madinah kata huruf ni suci. Syafi'i. Dia duduk kat mana? Madinah kan? Dia belajar kat Madinah dengan Imam Malik kan? Macam mana aku rasa huruf ni suci. Bukan haid. Kan dah satu masalah baru. Nampak ada dua tafsiran kan? Padahal satu kali. Boleh? Faham kan? Okey. Daripada disebabkan ada dua tafsiran itulah, walaupun dia sungguhnya qat'i sebab Al-Quran, betul kan? Tapi dilalah aja ada masalah. Dilalahnya qat'i ke tadi? Cara faham tu macam-macam. Boleh tak? Boleh eh? Boleh bersimak boleh? Boleh? Mesti boleh. Boleh tak? Nampak tak angguk macam di dalam hati dulu eh? Right. Okey. Boleh faham? Boleh faham kan? Okey. Antara lain Quran dengan hadis, mana nak didahulukan? Quran. Of course Quran. Takkan hadis kan? Kalau Ustaz nak dahulukan hadis, ambil bapak dia. Kau bahal hadis dengan Quran, mesti ada Quran dulu kan?
Sebab Quran tu mutawatir. Yang ni zon ini 100% kau yakin. Yang ni 50, 70, 80 kau yakin kan? Takkan kau nak pakai yang tak yakin berbanding yakin. Betul tak? Kau mana kau pakai yakin berbanding yang tak yakin. Quran tu dia kotak 100%, tapi hadis tu bila dia zoni banyak tau. Betul kan? Bila kau tempur, macam mana nak buat? Nak buang terus ke yang hadis tu? Tak boleh. Sebab apa tak boleh buang? Sebab 80% saja aku percaya dia Nabi kata ni. 80% ni. Tapi masalah pula yang tempur dengan Quran. Macam mana nak buat? Sulit. Faham kan? Dekat mana problem? Pada dilalah tadi. Sebab Quran kata la taqtulu nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kamu bunuh nyawa-nyawa seseorang manusia itu kecuali dengan kebenaran. Jangan bunuh. Quran kata jangan bunuh. Quran kata Quran yang qat'i tu, yang mutawatir tu, yang qat'i subuh tu, dia kata jangan bunuh. Tiba-tiba ada satu hadis yang zoni 80% ni, dia kata bunuh orang murtad. Cakap cuma dia kata jangan bunuh. Bunuh. Tak lagi confused. Kalau betul lah kena bunuh orang murtad, kenapa dalam Quran ada cerita potong tangan orang tu? Kenapa dalam Quran ada cerita hukum sebat kepada orang yang zina, sebat kepada orang yang qazaf? Betul tak? Kenapa tidak ada hukum bunuh dalam Quran? Masalah. Kita nampak masalah ni. Dekat mana problem sekarang? Zoni. Sumut pun ada masalah. Zoni di dalam ada masalah. Nampak? Faham kan? Okey? Maka macam nak buat? Macam nak buat? Sudah malam ni. Kita nampak masalah ni. Inilah dilema Dr. Tahir Jabat Dr. Ayabi ni. Dia faham murtad ni. Mana Quran kata tak ada. Dan Quran nak cerita pasal pembunuh. Padahal hukum lain ada. Kalau betul lah kena bunuh orang murtad, mestilah Quran cerita. Tiba-tiba Quran nak cerita. Ini masalah kan? Hadis pula ada. Hadis pula zoni sebut. Pada ada problem pula antara Quran dengan Sahih. Ibn Salah dan Bukhari. Nampak? Padahal nama orang ni problem segi fitrah pun, segi akal kita menilai, kau gila bunuh nyawa orang. Kan? Kalau pergi potong tangan tak ada gila. Tersilap potong tangan, hidup kat Muhammad tu. Kalau tersilap bunuh orang, agak problem agak. Implikasi ni buruk tau. Macam mana? Jabir kata ni masalah ni kena buat kajian sikit. Dia pun bila asal dia kat situ dia masalah, dia pun buat check buat kajian. Antara kajian dia buat, dia pergi cek ada tak orang murtad pada zaman itu. Dia pun cari. Ada, bahkan ramai. Dalam buku ni dia sebut nama orang murtad zaman Nabi. Seorang-seorang tu. Orang tak tahu bila, dekat mana dia murtad, kenapa dia murtad. Habis cerita dalam buku ni. Seorang-seorang, bukan seorang tau. Seorang-seorang, mana ramai lah. Ramai orang murtad. Dia pergi cari pula hadis yang cerita Nabi ada tak pernah bunuh orang murtad? Tak ada. Dah ada orang murtad, Nabi tak suruh, Nabi tak bunuh pun. Ada seorang yang Nabi suruh bunuh. Tapi bila pergi cek balik, Nabi suruh bunuh tu bukan kerana murtad. Nabi suruh bunuh tu sebab dia dah bunuh orang. Itu dia jadi resource. Resource ni malah Quran tu, kan? Kutiba alaikum al-qisas fil qatl sebagai Quran kan? Maknanya tak ada ni bunuh orang murtad ni. Nampak cerita dia? Cuma ni. Jadi keputusan dia kata orang murtad tak ada. Okey lah, ada satu ucapan Allah kau bunuh orang murtad. Abu Bakar bunuh. Dia timbul dua soalan. Abu Bakar bunuh ni kerana murtad ke ataupun kerana politik? Zaman dulu ada cukai? Tak ada. Zaman dulu negara hidup kenapa? Zakat. Kalau orang tu murtad, orang kafir bayar zakat tak? Tak. Jadi apa akan daripada negara? Ekonomi akan jadi masalah, betul tak? Jadi bawa wakil syihah bunuh. Jadi bunuh tu kerana murtad ke kerana politik? Politik, faham kan? Nampak? Lagi nak pukulkan lagi, Umar tak setuju. Sayyidina Umar
Sayyidina Umar pergi jumpa Abu Bakar berdebat. Kenapa kau nak bunuh? Kalau aku lah jadi kamu, aku tak bunuh dia murtad ni. Tangkap, bawa penjara, bagi makan free. Bagi makan ni. Abu Bakar pening. Kau nak nikmat dari mana? Dia orang tak bayar zakat, kita bagi makan free pula. Kalau lah bunuh tu kotak ni, Umar pergi tiket tak? Tapi kenapa Umar tiket? Kita nampak tak skeptikal dia? Kenapa? Last kali datang seorang ulama namanya Dr. Ahmad Al-Raisuni. Dia pun dia kata sebenarnya murtad dua jenis murtad. Dia kata murtad ni dua jenis murtad. Dia letak klasifikasi riddah ini riddah ada dua. Satu dia panggil mujarradah, satu lagi dia panggil muharabah. Riddatul mujarradah, riddatul muharabah. Riddatul mujarradah dia murtad, dia diam-diam. Dia murtad, dia tak cinta ke orang, dia murtad. Satu lagi dia murtad, lepas tu dia melakukan serangan terhadap negara, macam zaman Abu Bakar. Faham? Dia kata yang bunuh itu muharabah, yang murtad serang orang. Tapi kalau dia murtad, dia diam, tak boleh. Faham? Sebab apa? Sebab umum Quran kata jangan bunuh. Dalam Quran yang kata bunuh ni, dalam Quran ni dua tempat. Yang pertama qisas, satu lagi pemberontakan. Jadi kalau orang tu dia tak bayar zakat, itu pemberontakan terhadap negara. Faham? Dia murtad, lepas tu dia melakukan pemberontakan, baru bunuh. Faham? Adapun kalau semata-mata murtad, tidak boleh dibunuh. Maka itu maksud hadis man badala dinahu faqtul. Faham? Barang siapa yang tukar agamanya, maka bunuh. Bunuh tu macam mana? Bila dia memberontak. Kalau tak memberontak, tak bunuh. Faham? Nampak isu dia? Clear tak cara berfikir tu? Dia orang panggil disiplin berfikir yang digunakan oleh Dr. Taha Jabir Al-Wani dalam menguraikan tentang hukum tidak ada bunuh kepada orang murtad. Faham? Boleh? Saya nak share? Okay. Wallahu a'lam. Clear tak cerita ni? Aku tak clear pula. Anak cerita ni habis usaha paling mudah ni. Anda tak tahu nak habis mudah macam ni lah. Sebab benda ni rumit Ini cakap tak dalam Kalau tanya ustaz tak boleh faham macam ni. Sebab ini usul fiqh. Ini kaedah usul fiqh, kaedah berfikir mengikut cara orang Islam. Allah Allah. Okey, kalau ada ni. Jabatan. Ustaz, apa beza antara sekularisme yang jadi kekelasan dengan epistemologi? Kedua, keduanya, dalam saya epistemologi ni sahaja kaedah untuk mengetahui kajian ilmu. Adapun sekularisme ni satu, dia debate hanya khusus dalam politik je. Politik je Semuanya macam mana orang memperluaskan sekular tu kepada debate-debate yang lebih luas. Tu je. Epistemologi tidak terbatas pada politik je. Dia ada bab lain pun bincang juga kan. Mana saya umum dan khusus lah. Maksudnya daripada, kalau kita kata orang yang terus bawa kekelasan dari konteks politik, kemudiannya bila masuk ke Eropah, ke Eropah lah dipecahkan secara agama dengan pemerintah. Jadi isu macam ni kenapa timbul idea tu kita kena faham semua base kegelapan Eropah. Kat situ puncanya. Sebab apa kegelapan Eropah? Eropah ni problem adalah kalau sekiranya orang agama terlibat dalam politik, makanya segala ketindakan zalim daripada pemerintah yang merupakan orang agama itu dia menjadi halal disebabkan orang agama buat, walaupun rakyat ditindas. Jadi kalau rakyat nak bangkit tak berani. Sebab kalau bangkit nanti dikatakan kafir, murtad, tak walak. Tak walak tu betul. Betul tak kakak? Betul tak kakak? Yelah zaman dulu tak ada istilah tak walak. Dan padri pun tak berarti istilah. Tak berani guna istilah tu. Tapi kalau dia ada pada hari ni, mungkin padri tu akan guna lah. Dia akan belajar, tak nak sesuatu guru. Macam tu kan. Habis sekarang ni tak ada istilah tak walak. Dulu tak ada istilah tak walak. Jadi problem dekat mana? Problem adalah pemerintah cacat menolak bila dicampurkan agama dengan politik tu kan. Dan akhir sekali orang zalim itu dia terpaksa menggunakan agama untuk mempertahankan kezaliman ni.
Jadi tidak heranlah orang macam Karl Marx buat satu statement dia kata agama macam mana dia. Faham tak? Jadi macam mana nak buat? Makanya kita kena kelaskan, kita kena bincangkan. Kita kena baca buku Yahudi juga pun faham. Tak, sebenarnya bukan buku Yahudi tau. Ibn Ashur sebut dalam kitabnya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah, dalam satu tajuk Al-Hurriyah, kitab usul maqasid syariah yang bahas tentang konsep kebebasan. Jadi menyatakan dalam kitab itu, kenapa Nabi Musa pergi lawan Fir'aun semasa Nabi Musa duduk dengan Nabi Syuaib. Kenapa Nabi Musa tak pergi lawan Fir'aun semasa Nabi Musa duduk dalam rumah Fir'aun. Nabi Musa kan bersama Fir'aun, kenapa tak lawan masa tu? Tapi pergi duduk dengan Nabi Syuaib, Allah Ta'ala kata, izhab ila Fir'aun fa'innahu tagha. Pergilah jumpa lawan Fir'aun tu sebab dia dah melampau kan. Allah Ta'ala sebut tagha. Sebab apa? Dia dah menafikan hak orang lain. Fastakhafa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Mak pada baca Quran ni. Fir'aun dia telah membunuh-bunuhkan rakyat dia. Kaum dia ikut pada dia. Kaum dia fasik kata Allah SWT. Nampak dia membunuhkan orang. Kata Allah Ta'ala, izhab ila Fir'aun fa'innahu. Pergi lawan. Imam Ibn Ashur kupas, kalau kafir bukan lawan, kalau kafir dakwah. Kalau kafir dakwah, ajak dengan baik kan. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsanah lah. Tak. Tetapi kalau dia dah zalim, dia dah tidak orang, dia nafikan kebebasan orang, baru pergi lawan. Nampak konsep bebas. Faham eh? Allah Allah. Saya konsep tu kalau bebas, dia tak nampak ada kafir dan bukan kafir saja. Bukan kafir saja, maksudnya Islam kita boleh. Betul? Termasuk dalam definisi itu kan? Kita tak boleh bahasa orang. Agama ni bukan benda perasaan. Anak tak benar, agama ni macam cinta. Entah macam cinta. Soalan lain. Soalan. Anak dalam cinta lah dengan lapan awet. Setakat je lah. Tapi dah lapan tu, satu seorang lah jadi setia lah. Tapi yang lagi tu nantilah. Okey, baik. Entah pernah fikir tak, kenapa entah boleh cinta seorang? Dia cinta ni benda accident tau. Betul tak? Entah dia berjalan-jalan jumpa seorang perempuan lagi, duduk selisih, tak pernah rasa apa-apa. Hari tu terlanggar sikit, tiap, boom. Dia lah bukan kita. Sebab dia tengok kita kan. Dia lalu balak mana, contoh kan, dia terlanggar dia ni, boom, perang jatuh buku kita. Astaghfirullahalazim. Kenapa lah dia pernah macam ni? Kita pun ambil letak dia susun-susun, kita berbagi. Dia pun tengok kita, dia keliling bagi. Kita pun tengok, kita dah rasa lain. Bunyi pula background lagu Basigaro, contoh. Dia timbul perasaan cinta, betul tak? Dia cinta ni accident tak? Betul tak mereka? Dia accident. Kita, kenapa aku boleh cinta dengan minat ni ya? Ramai lagi tu awet, dia juga aku nak. Betul? Pernah kita fikir? Pernah tak kita fikir? Hidayah apa pun? Hidayah Yusuf Islam. Minum arak, nyanyi lagu malam tu mengarut malam tu. Dia orang jalan dalam wayang, tertidur kat satu tempat. Perempuan pergi masjid. Dia tak tahu, masjid. Tidur, azan subuh. Orang azan subuh. Dia pun dengar azan. Ish, tenangnya hati. Pergi kat masjid, tengok orang semayang. Hai, inilah agama baik. Masuk Islam. Kita lah, kita azan subuh. Tak rasa apa pun. Betul tak? Azan subuh, dengar azan. Tak nampak Bilal Man ni. Saya betul. Tak mahu tidur kan? Betul kan? Kita dengar azan tak rasa apa. Kenapa dia dengar azan hari itu terasa apa? Terasa. Kenapa? Accident. Benda accident. Betul tak? Dia benda accident. Cinta accident, beragama accident, hidayah accident. Jadi agama ni macam cinta lah. Jadi boleh tak rasa? Cinta bukan perasaan. Agama pun bukan perasaan. Bukan nak cakap Quran gitu. La ikraha fiddin. Tak ada perasaan di dalam agama. Boleh faham insya-Allah. Allah. Kalau kita dalam Islam, kita nak ajar anak ni, umur 7 tahun kita tak film ada Islam. Umur 10 tahun kalau tak solat, kena buku. Mereka bertanya dengan ni ayat. Okey. Dia bukan paksa, itu mendidik. Maksudnya kita rotan tu macam tak, rotan saja. Sebab tu rotan mendidik, bukan rotan memukul dengan maksud nak menyakitkan, betul tak?
Islam ajar pukul sampai berbukan. Pegang tangan. Mayang ni. Itu je bukan. Macam itu je bukan tak? Tu je. Kalau psikologi kata, ada dengar ada siapa nanti apa nama doktor. Dia kata ambil getah, letak kat tangan budak. Dia cakap benda silap sikit, tarik. Tak. Getah tak. Kenapa? Supaya nanti dia besar, dia tengok getah pun dia fikir, silap ni. Faham? Silap ni tak hebat. Sebab mak aku dulu, masa aku buat silap ni, dia lagi getah. Tak kena. Rasa sikit. Itu bukan bahasa, itu mendidik. Mendidik. Dia bukan paksa. Kalau paksa, kok pap. Bapak terus yang tu paksa. Tak pasal tak? Kita didik. Didik yang tak semayang ni. Macam tu, faham tak? Anak kecil 7 tahun tu kan, tak semayang apa ni, tak semayang kat long. Cubit sikit kan. Yelah ya. Itu mendidik. Bukan memaksa. Didik. Sebab tu Islam kata, Iza daraba ahadukum falyajtanib al-baghya. Bila pukul seorang itu, jangan pukul muka. Jangan lempar. Faham? Ini lempar. Sakit jiwa lah. Faham? Cerita Islam. Sebab apa dia nak bagi pokok? Psikologi. Nampak? Kenapa Islam ajar pukul jangan sampai menyakitkan? Pukul ni dia kerana mendidik. Tu anak lah. Perang cerita lain. Itu lain pula. Faham? Macam memaksa. Tak. Perang ni berasas apabila orang menafikan kebebasan antaranya. Apabila orang serang kita kena serang balas. Dan kalau orang tu cukup sekadar kita melukakan, menyebabkan dia tak serang balas, cukup. Jangan lebih-lebih. Kalau lebih, haram pula. Faham tak? Orang tu dah mati, jangan pergi buat Z tu. Zero. Astagfirullah, baby. Tak boleh lah. Nampak? Kan Islam dah kata. Nampak Islam mendidik? Islam tu. Sebab tu kalau kata Islam memang Islam. Anda jangan terang. Anda peribadi anda dah baca Bible, anda dah baca Quran, anda baca kawan-kawan baca kat Mahabharata, anda beli Mahabharata masa kat Indonesia. Anda rasa Islam yang best. Yang pertama, sastra Quran. Gila punya sastra. Tak boleh kita nak fikir tu. Gila Allah Ta'ala bila kata macam ni. Bukan Allah Ta'ala tu gila, kau faham mulai tu tak? Ada cerita terkagum mana tau. Entah boleh bayang bila anda baca ayat Quran, Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Anak temenung seminggu ayat tu. Zalikal kitab tu seminggu temenung. Kenapa Allah Ta'ala beri kalimah zalik itu? Kenapa dia tak kata hazar ini? Kenapa? Fikir, itu dah jam dah. Zalikal kitab. Kitab itu, kalau dalam kurungan Al-Quran. Kenapa dia kata zalikal Quran? Kan jelas. Betul kan? Tapi kenapa zalikal kitab? Dia kata kitab. 2 kalimah pun cukup temenung seminggu. Temenung Syekh, fikir. Quran yang mana Syekh? Gila ni kitab. Yang kalau kau baca, memang kau akan nampak kebesaran Allah SWT. Betul. Percayalah nak cakap Quran. Anda dah baca banyak dah Bible kan. Konsep Trinity lah, boring lah. Tuhan tu is Jesus. Okey lah, Jesus tu Tuhan. Tapi sebelum Jesus takkan tak ada Tuhan pun. Macam mana pula Maryam pun Tuhan tu tidak. Macam sebab Jesus Tuhan. Jadi Maryam ni kurang iman tu ni. Macam mana? Nanti bahas logik kan, tak payah pergi jauh, betul tak? Logik tak ada bahas. Koyok tu. Apa lagi? Kalau baca Hindu, dia ada Krishna. Baca Krishna. Tuhan dewa cinta. Kalau tengok cerita Hindustan ni, yang perang-perang cinta, lepas tu datanglah perempuan lari pergi ke satu patung. Kat bawah patung tu kan. Patung tu pula silang kaki, warna biru, pegang seruling. Itu namanya patung Krishna. Nama patung tu dewa cinta. Lepas tu dewa tu akan keluar bila berperas bercinta. Betul? Orang perang cinta dia cari patung tu. Kalau tak duit dia cari patung lain pula. Kalau dia ni kena jahat, dia kena zalim, dia cari patung lain pula. Dia cari Hanuman. Kalau dia kena zalim, kena tindas kan, patung tu namanya Hanuman. Ini Hindu, kau cari orang Hindu tu. Hindu punya konsep ada. Naik kat Hindu ni sebenarnya. Anda baca Hindu ni siapa? Facebook, kat apa ni Krishna? Tergagum juga kan. Tapi kadang-kadang tak ada asas yang kau nak pergi puja sangat Krishna. Tidak ada asas. Sebab Quran ni tak pernah. Macam mana sebut tadi lah, soalan tadi kan, macam mana punya sastra ni dahsyat gila. Macam tu apa baca kan. Temenung seminggu, fikir 2 kalimah baru. Masuk ayat tu, pakai mati tu dia. Betul? Ni kelebihan Quran. Dia Hindu Allah boleh fikir balik. Sebab dia terlalu mistik.
Benda tu terlalu andaian-andaian tau. Bukannya macam satu fakta. Dia tak ada fakta yang clear tau. Lepas tu versi Hanuman dalam versi Hindu, Hanuman dalam versi Buddha dah tak sama. Patung satu, nama Hanuman. Tapi versi Buddha, versi Hindu tak sama. Tafsiran berbeza. Oh, jadi Hindu. Faham? Ingatlah kena baca. Tapi kena belajar semua. Anak suka belajar semua. Belajar ya kalau tak kerti. Allah baca kan. Kalau berat tak baca, sehari 2 minit dia baca buku ni. Yang berat lah. Kalau buku ringan sambil 2 jam lagi. Wallahualam. Okey. Sudah, ada lagi. 11.30. Kalau penggunaan kalimah Allah, itu dah dibincangkan sebelum ni kan. So, macam mana nak start? Start je. Kalimah Allah dalam penggunaan Bible. Satu. Dah dibincangkan kalau orang Islam, dia akan keliru. Satu point. Kedua, dia akan cakap macam mana kita nak tahu bahawa kalau kita bagi dia guna kalimah Allah tu, kita confirm tak ikut dia orang. Support je kalimah Allah. Macam mana nak? Okey. Isa yang kita faham dengan Isa yang Kristian faham sama. Tapi dalam Bible guna terima Isa. Guna Isa kan? Itu. Ini ke? Itu. Tak. Isa yang kita faham Islam faham dengan Isa yang Kristian faham sama. Dalam Bible Indonesia dan Isa. Isa Kristian Lord, boleh? Isa Islam Lord. Dia Nabi je kan. Tapi kalimah Isa keliru. Kenapa kita keliru sebenarnya Isa ni Tuhan? Kenapa keliru gitu? Tak pernah. Cubalah kalimah Allah. Tak, sebab benda tu dibahaskan so macam dalam pokok dah isu tu. Sampai orang Islam sendiri pun kalau kita gunakan ayat Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. So kalau kita nak fikir pun benda tu tak jadi isu pun. Tapi orang Islam sendiri pun membuktikan penggunaan Allah tu bagi orang Kristian. So macam bahasan yang habis. Yang buang masa Sebab orang Islam suka buang masa. Kenapa tak? Orang Islam ni apa yang dia fikir untuk benda waktu? Fikir. Boleh sebut tak negara Islam mana yang boleh maju? Negara Islam mana yang boleh menandingi mereka? Sebut. Ada? Negara Islam mana keilmuan dia lebih dahsyat pada negara barat? Kita sebut universiti. Kita sebut Azhar, berapa lama universiti Azhar? Lama kan? Apa teknologi baru Azhar tadi tawarkan? Teknologi baru. Dia sebut. Kita sebut universiti, dia sebut tak apa teknologi dia buat? Nampak kan? Betul kan? Jadi orang Islam ni kena baca Ibn Rushdi sebenarnya. Jangan baca Al-Ghazali. Baca Al-Ghazali ni masalah. Al-Ghazali. Tak nak Al-Ghazali pun dah baca. Sebab kau tak akan faham Ibn Rushdi kalau kau tak baca Al-Ghazali. So, anda sebut tadi kan teori idea bodoh. Idea bodoh ni sebenarnya tak bodoh. Dia sebagai batu loncatan untuk menuju idea lagi bijak. Jadi, anda tak kata Al-Ghazali bodoh. Dia sendiri pula. Al-Ghazali tu cerdik, tapi ada tahap dia. Dan kita bila baca tu, biar kita baca lagi, biar lagi. Baca lagi. Anak surah anak ada surah budak-budak ni. Anak tak suka surah ustaz sebab kadang-kadang ustaz ni periuk. Rasa macam seorang di Quran. Kadang-kadang tak ingat pun. Labrak tu lebih kan. Anak suka budak-budak medik sebab dia orang rasional kan. Anak pernah sebut anak surah anak tanya soalan, kau nak jadi siapa? Orang tu ni Ali soalan dia nak rehat. Apa bodoh dia nak rehat? Tak payah jadi orang rehat. Tak payah jadi nazis. Tak payah jadi siapa? Jadi engkau. Sebab engkau lagi cerdik daripada nazis. Kau lagi cerdik daripada orang. Kita anak berdua cerdik. Kawan anak seorang akan kagum. Lama dah anak ngaji pondok. Ngaji UPM. Anak tak ingat. Nama dia Syarhan. Tapi lama lah anak ngaji pondok. Masa tu umur aku 14 tahun. Sekarang 13 tahun. Lama lah tu. Anak tanya dia. Kau belajar nak jadi apa? Dia kata apa? Aku belajar nak jadi Sayyidina Ali.
Anak kata kau tu nak buat lawak biar betul. Kalau bodoh ni kan. Tak, aku kata aku mahu jadi senari. Sebab apa? Sebab kalau aku belajar nak jadi senari, aku takkan capai macam senari, mesti kurang sikit pada senari. Kalau aku belajar nak jadi macam Mahathir, aku takkan jadi Mahathir, aku akan kurang pada Mahathir. Dan dia pun letak tinggi terus, senari terus. Oh, kalau macam tu aku belajar nak jadi Nabi Muhammad. Jangan begitu kan? Lebih tinggi kan? Ha. Jadi psikologi manusia dah dalam lawak lah Nabi Muhammad lah. Gerakam memang boleh pun. Dah lah, kita mula tahu. Sultan itu kan? Jadi macam ni. Jadi kita ni kalau kita target satu benda, kita takkan capai absolute, takkan. Kita akan dapat kurang. Cuma kurang betul ataupun kurang sikit, itu je. Faham? Jadi kita tak target tu. Jadi orang Islam itu sendiri ni masalahnya dia tak ada ilmu mati. Orang Islam ni suka, orang Islam fikir dia aktif tau, bukan proaktif. Betul lah kalau nak cakap. Dia suka bahas halal dan haram. Orang barat dia tak pernah bahas halal dan haram. Buat dulu. Lepas tu orang lain kita tu halal dan haram. Bank. Siapa buat? Orang Islam ke orang kafir buat? Tapi sekarang orang Islam buat bank Islam, betul kan? Sebelum ada bank Islam, dah ada bank tak? Dah ada kan? Siapa buat? Orang kafir buat kan? Maknanya orang kafir tak fikir, buat dulu. Lepas tu orang Islam, oh ni ada haram, buat. Last kali kompak tu bijaksana orang. Padahal orang Islam kena proaktif, bukan reaktif. Dia kena berani, dia kena gila-gila sikit. Aku support dia sampai dari awal. Itu amanalkan lah pula. Betul? Amanalkan, kalau baca falsafah dia ada simpan PDF dalam handphone. Anak juga baca ke handphone. PDF lama. Anak dalam handphone ni ada 300 sebuah PDF kitab. Baca ke handphone. Baca yang cepat sikit. Sambil-sambil buang air boleh baca. Yang tu jimat masa. Dia ada sebut antara teori yang kita boleh amalkan, kritik idea sendiri. Kritik idea sendiri. Kita buat satu statement, seorang-seorang buat satu statement, lepas tu kita fikir kat mana cacat idea tu, kritik balik. Ni bodoh. Tanpa macam nak jawab. Sebenarnya benda berlaku dalam sejarah umat Islam. Siapa yang buat? Ibn Sina buat, Al-Farabi buat, Al-Kindi buat. Kritik idea sendiri. Kalau dalam sejarah umat Islam dia guna istilah al-ishkal. Ishkal yang ada diiskalkan balik satu hujah. Okey, idea hukumnya begini. Okey, kalau ada orang kata macam ni, jawapan macam ni. Kalau ada orang kata macam ni pula, maka jawapan macam ni. Ambil kau. Jadi sebuah kitab kalau tu jadi. Faham tak? Barulah bijak. Barulah ini hukum matang. Faham? Ini tak datang satu idea, orang kritik, tak ada kritik. Sama kritik tak kalah. Kau mana pula ni? Kau tak matang tau idea ni. Betul tak? Jadi Nabi Muhammad tak takut dikritik. Kenapa kita harus takut dikritik? Nabi takut tak dikritik? Nabi pernah marah tak orang kritik? Tak. Usaha nak memurtadkan sahabat berlaku pada zaman Nabi tau. Allah Ta'ala sebut wadda kathirun min ahli kitab la yarudunakum min ba'di imanikum kufaran. Sebab ayat ramai di kalangan ahli kitab berusaha untuk mengeluarkan kamu daripada agama kamu. Quran sebut sahabat dua orang sahabat Huzaifah bin Al-Yaman dengan Ammar bin Yasir diusahakan untuk dimurtadkan oleh orang Yahudi pada masa itu selepas daripada peperangan Uhud. Dua orang ni jawab okey lah, kata kami Nabi Muhammad SAW. Kau nak kata apa, kau punya masalah. Berita tu Nabi dapat tahu. Nabi tanya macam mana, betul ke ada? Orang dia maknanya Nabi tak larang. Nabi tak pernah larang orang nak kempen agama diorang kepada sahabat Nabi. Nabi tak larang. Nabi tak ada siapa yang pergi tangkap, dibunuh, tak ada. Pergi tangkap orang jara, tak ada. Nabi tak pernah suruh. Nampak? Anak nak bagi tahu macam mana Nabi Muhammad bawa kebenaran dan dia yakin dengan kebenaran itu sendiri. Tapi kita kata kita buat kebenaran tapi kita takut dengan kebenaran yang kita bawa. Kan pelik tu manusia. Okay? Anak percaya satu benda tau. Kalau kamu benar, kamu akan benar. Kalau kamu tak benar, kamu akan benar. Bukan nak kata, Quran kata Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran, akan hancurlah kebatilan. Kebatilan pasti akan saya. Allah. Ya, right. Dia dah kita sikit lah. Dahsyat sikit. Boleh tanya macam mana pas kita buat daripada Allah. Dahsyat tu. Ada salah power. Okey. Sila. Orang lain tak boleh lagi fikir lah.
Dia orang tanya nak, bukan kau Ustaz, kita fikir gila-gila. Kalau kita fikir betul-betul kita jadi gila. Orang gila ni adalah orang malah berfikir. Orang gila-gila ni sebab malah fikir. Dia tak nak guna akal, dia guna emosi lebih-lebih. Itu dia gila. Dia gila ni sebab emosi. Dia punya dia gagal kontrol perasaan. Kalau nak kontrol perasaan macam mana? Kau rasional lah. Rasionalkan otak kau. Orang bercinta, emosi. Cinta ni emosi ke rasional? Emosi. Orang perempuan bercinta soalan, tiba-tiba balak tinggal, nak kerja bangunan. Sebab tak rasional. Rasional kan balik? Apa ni? Hati. Betul tak? Betul tak? Maksudnya betul tak kan? Jadi, yang jadi gila. Sebab apa gila? Sebab bercinta, balak tinggal, tak boleh kawal perasaan, jadi gila. Sebenarnya, dia melebihkan emosi, gagal memaksimalkan akal. Faham? Kalau dia memaksimalkan akal, dia meminimalkan perasaan, terus jadi bijak. Betul kan? Jadi kena fikir. Ustaz, dia kita bincang tentang ijma' dengan satu-satu ulama atau ya, bincang tentang kaum dan satu lagi pendapat sendirian. Jadi macam mana nak cakap? Adakah menjadi masalah bila kita mengambil satu pendapat ni ataupun kita menolak ijma' ataupun dari konteks yang tentu saja kita boleh terima ijma' ataupun tentu saja kita kena ambil yang bersendirian oleh lain. Tiba-tiba tengok saya ijma' ni faham? Dia something wrong. Tak, ada macam ni, ijma' ni banyak. Kunci jadi ijma' ni banyak. Apa itu ijma'? Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid. Mudah definisi lah. Kalau mudah ni kita nak faham definisi, ijma' adalah kesepakatan mujtahid. Bila sebut mujtahid, maksudnya dia berijtihad. Okay? Mana kita sebut dari Quran, qur'an. Qur'an tu apa makna qur'an? Syafi'i kata lain, Hanafi kata lain kan? Okey, Syafi'i pergi kata satu word, Hanafi kata satu word, itu ijtihad. Ijtihad yang dikatakan ijma' ni adalah ijtihad itu semua sepakat. Dalam Quran dia disebut dirikan sembahyang. Tapi dalam Quran tak pernah sebut zuhur 4 rakaat. Betul kan? Tetapi hadis ada sebut sembahyang 4 rakaat. Ini betul kan? Hadis ni bukan kata ini. Zanni, sebut. Betul kan? Dia hadis ahad. Betul kan? Hadis. Tapi ijma' ulama daripada pemahaman hadis tadi mengatakan sembahyang zuhur 4 rakaat. Yang tu tidak boleh disalahkan. Siapa menyalahi itu maka dia terkeluar daripada Islam. Alright? Tetapi ada satu lagi ijtihad yang tak berkait dalam pemahaman nas. Dia berkait kerana ada isu tapi tak ada nas. Contoh bank. Bank ada. Tapi nas tak ada cerita pasal bank. Pernah kita dengar Nabi Muhammad pergi bank? Karena Rasulullah zahabat ila my bank. Betul-betul. Fadakhala yadahu fi jaybi, dia masuk dalam poket. Fa akhrajahu, dia keluarkan fi yadihi, di tangan dia ada satu handphone. Contoh dekat celah-celah handphone tu ada kad pula keluar. Contoh tak ada kalau ada gila. Jadi bank tak ada zaman Nabi, tapi bank ada zaman sekarang. Ada tak nasi untuk sebank? Tak ada kan? Maka ni ulama tersebut ijtihad dalam menentukan boleh guna atau tidak bank. Faham kan? Tiba-tiba ulama sepakat mengatakan bank ini boleh digunakan. Contoh, apakah orang tak gunakan jadi kafir? Kafir? Tak? Sebab apa? Sebab dia bukan ijtihad dalam memahami nas, tapi dia adalah ijtihad membahaskan satu benda yang ada pada zaman sekarang tapi tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang ni zaman Nabi dah ada, betul tak? Itu kita faham je kan? Okay. Sebab itu tidak boleh mengkafirkan orang yang tak bersetuju pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Ini macam syiah lah. Tak boleh, kita tak boleh nak kafirkan kepada orang yang tak bersetuju dengan pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Sebab apa? Sebab pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah tidak ada dalam nas. Quran tak disebut, hadis tak disebut. Tapi pelantikan sahabat nanti, okay, kalau ini sebagai khalifah kan. Ada orang menyalahi. Adakah kafir? Tak jadi kafir ya. Pelantikan Ali pun tak setuju, tak jadi kafir. Tapi pelantikan Ali ni tak sepakat. Di kalangan sahabat ni pun tak sepakat kan.
Okey, sekarang Abu Bakar As-Siddiq orang tak lantik jadi kafir ke? Tak jadi kafir kalau orang tak setuju. Dia. Sebab apa? Sebab tidak ada nas dalam menceritakan tentang Abu Bakar layak berkhalifah ataupun tidak. Allah. Satu soalan. Kalau kita tengok sejarah dekat dalam dunia Islam, sejarah Islam, banyak zaman gelap. Maksudnya antara para sahabat pun ada yang bergaduh sesama sendiri dan melibatkan ijtihad masing-masing, dan bukan ke ramai yang terkorban masa peperangan. Maksudnya masing-masing bawa fahaman masing-masing. Jadi bukan ke ramai yang terkorban, tapi ada satu istilah mengatakan bahawa kalau ijtihad tu betul dapat 2 dan kalau salah dapat 1. Tapi benda tu ramai yang terkorban. Adakah yang terkorban tu dikira sebagai jihad? Apa orang yang berjihad dekat jalan Allah macam tu, Ustaz? Sedangkan masing-masing bawa perkara yang betul. Tapi kita macam mana tu, Ustaz? Okey. Ini problem sahabat ni. Ini orang panggil zaman fitnah kan. Ni debate ni Syiah, buat debate ni. Orang Sunni tak suka berada ni sebab dia lepas kan bincang apa. Kita bincang-bincang bukan alim jadi khalifah balik pun. Bincang ni, Abu Bakar tak jawatan apa Muhammad yang meninggal. Kan, dia tak selesai. Tapi orang Syiah suka bincang. Tapi jadi masalah juga dekat kita. Sebab kadang-kadang kita jadikan sahabat sebagai sandaran hukum. Ingat sebenarnya Sunni ni dia tak jadikan sahabat sebagai sandaran hukum. Kena faham, sandaran hukum ada Quran dan hadis. Tetapi kenapa kita rodok juga sahabat? Sahabat sahaja yang lebih memahami maksud perkataan Nabi. Sebab mereka bersama dengan Nabi SAW. Situ asas dia. Sahabat lebih memahami Nabi. Makanya kita pun tanyalah sahabat. Kita ini tak tahu, tanyalah ustaz. Gitu. Betul tak? Kalau kita dah tahu, apa tanya ustaz? Kan? Macam kawan tak ada ni. Mula dia boleh jawab. Dia tahu, ustaz bersalah. Aku tak jawab. Kan? Maknanya kita bertanya pada sahabat ni sebab apa? Sebab sahabat ni tengok Nabi, maka dia orang beritahu tentang Nabi. Dan kita bertanya dia orang macam mana maksud Nabi SAW. Cuma pada era sahabat dulu, mereka berperang antara satu sama. Bahkan bunuh-bunuh berlaku berlaku perangan di antara Ali dengan Muawiyah, Ali dengan Aisyah, Ali dengan Talha, Ali dengan macam-macam lah. Dari gila-gila tu kan. Alhamdulillah. Jadi apakah seharusnya kita menjadi seperti mereka dalam bab itu di zaman sekarang? Tak semestinya. Sebab dalam suri dia akan debate tentang salah faham. Dia debate lah salah faham yang berlaku di kalangan para sahabat. Sebab masalah kerumitan dalam komunikasi. Zaman dulu tak ada Facebook. Kalau Facebook senang, weh adik kau bahasa kat ni Aisyah tak Facebook. Ada kata, bukan macam tu, maksudnya begini. Okay. Kan senang. Betul tak? Tak payah Facebook, ada telefon, kira hello Gi. Hello bro. Okay. Betul kan? Okey lah, zaman dulu tak ada. Jadi bangkit lah orang menyebabkan berlaku peperangan di antara dua belah pihak. Salah tetap salah. Salah tetap salah. Tapi siapa yang salah? Sukar nak dibuktikan. Sebab benda ini melibatkan sejarah. Sejarah ni, melihat sejarah umpama kita melihat perempuan yang cantik daripada jauh. Jauh tu cantiknya awet ni. Pergi dekat pergi teropong, lubang-lubang kulit ni. Betul tak? Orang malam lelaki pun ada dulu. Kan? Orang malam koyok tak? Orang lelaki pun ada. Jadi kita tengok ke jauh. Allah yang ni. Kita tengok. Tapi pernah tak kita pergi teropong dekat kulit dia betul-betul? Kita akan nampak lubang-lubang hitam dalam kulit-kulit ni. Maknanya dari jauh nampak lawa. Tapi kita tak tahu detail. Detail kita tak tahu. Begitulah kita melihat sejarah. Tak payah cerita sejarah dia dulu. Cerita sejarah Mak Indra cukup. Mak Indra berlapar. Satu kata bukan komunis. Ada satu komunis. Siapa yang betul? Mana tahu? Tak dia. Masalah dia dah mati. Bukan susah. Betul tak? Dan sekarang macam mana? Pada tanggapan saya, Mak Indra ni komunis. Satu geng. Yang kedua kata, pada tanggapan saya, dia tidak komunis. Apa alasan kita mengatakan dia ni komunis? Ini menjadi bahaya. Alasan anak, fakta yang pertama, fakta yang kedua, fakta yang ketiga. Yang Inta kata tak ni, fakta yang pertama, fakta kedua, fakta ketiga. Kesana. Pada pandangan Inta, sahabat Nabi yang berperang antara Ali dan Muawiyah, siapa yang bersalah? Satu yang kata, pada pandangan saya, Umar pada pandangan saya, Ali yang benar. Ini tak benar, Muawiyah tak benar. Sebab apa? Hujah satu, hujah dua, hujah tiga. Tanya juga, tak? Muawiyah betul. Sebab satu, dua, tiga. Kesana. Benda sejarah Syekh. Entah tak boleh nak buktikan secara absolut sebab entah tak ada zaman tu. Dan sekali Zaniyah tu sebut. Betul tak? Zaniyah tu
Sebut datang berita kat kita macam kita buat kajian, saya rasa macam ni 80% bukan 100%. Betul tak? Kerana itulah menyebabkan kadang-kadang menjadi bergaduh. Anda rasa tak sihat bergaduh benda yang zoni. Nak bergaduh dia pada tempat ini. Saya betul. Gaduh semua terawih nak buat 8 ke 20. Wah. 80 dia bergaduh tu tak sempat nak sembahyang. Dia kuat dia bergaduh gitu kan. Daripada bergaduh buat 8 ke 20, dia bergaduh orang tak sembahyang. Kan best bergaduh tu. Betul kan? Orang balik 8 banyak gaduh. Kan? Saya rasa gaduh lah benda yang kita boleh damai. Yang damai. Kalau kita nak gaduh ni, biar pastikan yang boleh menafikan hak kita. Jadi kita gaduh. Orang nafikan hak kita, naik harga minyak atau tapi kita gaduh. Yang zalimkan kita itu gaduh. Tapi kalau Ustaz macam ni nak jadi Sunni, jadilah Sunni. Jadi Syiah, macam ni lah jadi Syiah. Ustaz macam ni pandangan Ustaz terhadap Syiah, alah amal Sunni lah, Syiah tak sebab amal. Yang Sunni tak sebab amal Syiah pun. Yang Sunni tu berlambak lagi nak amal, nak masuk Syiah pula. Tak ada kerja. Betul tak? Yang Nabi saja dalam hadis berlambak tak sebab amal, dia nak amal zikir yang hana pula. Yang hana. Zikir Nabi berlambak dia tak amal. Cari juga zikir yang orang buat. Daripada dah amal zikir orang, dia amal zikir Nabi, betul kan? Mana lagi baik? Orang ke Nabi? Of course lah Nabi. Takkan kata kau lagi baik daripada Nabi. Betul kan? Jadi macam saya cakap tak payah jadi Syiah. Yang Sunni pun banyak lagi nak amal. Amal dulu. Betul kan? Allah Allah. Ayo boleh. Kita contoh dalam kita solat. Kita lagi boleh semayang tak? Lagi kita solat, contoh ada yang baca istilah, tak baca istilah, tak masalah. Lepas tu kemudian selepas Fatihah, Syekh Syafi'i kata perlunya makmum baca solat, baca Fatihah juga. Tapi Imam lain ada beberapa kata tak perlu pun sebab telah di-cover oleh Imam Basri. Jadi kalau lah seperti yang mula-mula saya teman nak baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila anda jadi makmum, anda tak baca pun Fatihah, boleh tak? Maksudnya pencampuran beberapa mazhab dalam solat seperti ini. Boleh tak? Tak masalah. Sebenarnya anda macam main sungguh pun nak baca. Anda tak faham. Yang tak boleh tak main sungguh. Yang tak boleh. Dan di setiap daerah pemerintahan dia ada perbincangan fikir dia juga mewakili bincang masuk ini sekarang. Dan zaman sekarang ni dia dah berbeza dengan zaman Abbasiyah dan sebagainya. Kita dalam demokrasi dan sebagainya. Ada orang mencadangkan mengenai fiqh Maliki. Mana masa? Betul begini. Begini kan? Apa? Terus nak tulis. Kau saya fikir. Anak tulis. Anak tak boleh tulis siap. Nanti apa siap? Ada Muslim pun? Ada Muslim Adil? Sama Muslim Adil? Ya, tapi Tapi anak tak boleh sampai tulis siap. Itu pandangan anak satu side. Dia boleh tulis siap. Tapi dia orang tak suruh. Kalau tak suruh. Dia marah anak Ismail. Ajak pebat tak nak. Tapi serius saya cakap minta maaf lah juga kan. Memang Ismail tak boleh kitab. Jadi Ismail ni tak boleh kitab. Dia ingat alatas lagi tak boleh usul fiqh. Dia nak bahas falsafah tapi tak boleh usul fiqh. Kau bahas rekam dan falsafah. Apa ya? Faham? Belajar nak buat engineer tapi pakai teori pertanian. Faham maksudnya? Teori pertanian. Kajian nak bahan pasal ni, pasal S4. Berdasarkan pada teori pertanian, kalau tak buat main. Faham? Itu problem alatas. Kadang-kadang ada soalan-soalan jahat yang timbulkan. Sebenarnya atas ni betul sufik juga. Mungkin alatas dia betul sufik juga. Nanti buat soalan, tapi kalau aku timbul ni bawa untuk akal. Tak apalah, cuci pelik. Dah ada orang adik, orang adik memang nak tujuan kalimah dia tu. Orang adik lah. Okay, start, Aiden. Okay, Malaysia. Maksudnya dah tentukan, bagus, Anda setuju. Anda setuju dengan idea Fiqh Malaysia. Tapi ada orang tak setuju lah, biarlah tak setuju. Takkan kita nak bagi orang setuju kan. Okey, start, semangat je, semangat. Sila, 2 orang kata.
Dah berulas. Last. Baik. Kemudian nak ke nanti belakang. Kemudian dia bincang pasal wahdatul wujud. Arabi. Dan dia mengatakan bahawa sebenarnya itu adalah satu perkara yang sesat. Wahdatul wujud adalah kita meletak seperti kita pokok ah. Pokok ni Tuhan. Sepertinya bila baca secara harfiah nampak begitulah. Jadi daripada Ibn Arabi itu sendiri macam mana wahdatul wujud. Rasa wahdatul wujud ni tak ada masalah. Dia kata pokok itu Tuhan, bukan pokok itu Tuhan. Dia melihat pokok itu terlihat oleh Tuhan. Contoh macam ni, kita bercinta seorang perempuan namanya Aminah. Yang kawan dia. Sebab dia seorang lagi Aminah, namanya Minta Aminah tadi. Aminah lagi tu. Okey. Macam mana tu. Okey, sekarang ni kita bercinta seorang perempuan namanya Aminah. Kita bercinta gila-gila ke Aminah. Contoh ni. Hati kita dia Minah. Minta duk makan nasi tu nampak ni. Kita tengok dia nampak ni. Ataupun dalam satu ketika kita lupa dah pasal Minah. Tiba-tiba kita tengah sembang tersebut nama kampung si Aminah. Ingat. Betul tak? Betul tak? Adakah kampung Aminah itu adalah Aminah? Oh, kampung lah. Tapi Aminah juga kat situ, betul tak? Tapi sebab kampung teriak pada Aminah. Kerana apa? Kerana faktor kecintaan yang tak tahap muslimah terhadap si Aminah. Faham? Sebut juga konsep pada tu. Dia melihat pokok tu, dia terima Tuhan. Bukan pokok tu Tuhan. Tapi dia tengok alam Tuhan, dia tengok awan Tuhan. Sebab kecintaan dia kepada Tuhan tahap muslimah. Muslimah bercinta kan? Habis tak rabat juga. Ada satu cerita tau, Laila Majnun. Laila dipisahkan daripada si lelaki. Apa lelaki tu? Laila tu buka lelaki tu apa? Kish apa? Tu lah. Tak ingat lah. Kamu balak juga. Kita bola Laila Majnun juga kan. Okey, Laila Majnun tu satu hari si Laila bercinta dengan si Majnun. Bila dia dipisahkan, bapak dia tak bagi jumpa. Hidup si Majnun ni memang betul-betul Majnun lah. Gila tahap si Majnun. Leda. Lepas tu sampai orang buat, kau ni teruk sangat lah. Macam mana nak ubah kau? Kau satu cara. Yang bagi perasaan kita ni hanya Allah. Kau berdoa pada Allah Ta'ala supaya lupakan segala-galanya. Dia kata kau akan doa supaya lupakan segala-galanya kecuali Laila. Nak juga dengan si Laila. Amat ni kan. Hidup dia tak tenang tau. Hidup dengan Laila. Walaupun dia tak nampak Laila, tetapi dia nak melepaskan perasaan rindu dengan tahap maksimum tadi. Dengan cara dia pergi ke rumah Laila, dia tengok bumbung rumah Laila. Dia pergi ke tengok bumbung sikit. Dia pun balik. Faham tak? Tapi untuk Laila situ, lepas tu pergi pula tengok sikit. Pergi rumah ada kerja. Sikit kan. Ini kecintaan tahap maksimum. Tak ada orang cinta macam tu. Ada orang cinta perempuan juga ada. Dan ada orang cinta lelaki tu. Seminggu balak tak telefon, dia tension tau. Balak aku dia balik. Dia dah kelabar kan. Orang lelaki pun betul. Dia kena jumpa lagi. Macam mana? Tak jumpa pun, dia tengok selipur pun okey lah. Pergi lalu kat bilik kawan tu. Dia tengok selipur pun dah lagi. Ada kan? Ada. Tak pernah rasa. Teruk tau. Ada jiwa tu. Okey. Satu hari, Majnun ni, dia jalan-jalan, dia jumpa ada satu kuil. Kuil ni, ada seorang lelaki yang sedang sembahyang dekat patung berada. Dia lalu tepi, dia dengar kawan tu minta, wahai berada patung, aku nak ni. Si Majnun lalu, kita tengok kawan tu, kita dengar kawan tu doa, minta jangan patung. Dia terus sama. Dia pergi kat tepi patung, dia kata, kau ni kata sebab Tuhan patung. Kau sebab Tuhan tak pernah kelas. Itu juga betul. Sebab kau nak sebab Tuhan, kau kena tengok Tuhan. Betul. Kau nak sebab Tuhan, kau minta oleh Tuhan. Kalau kau tak ada benda kau nak minta, kau tak sebab Tuhan. Kau ni sebab Tuhan tak pernah ikhlas. Aku bercinta dengan Laila, aku tak perlu tengok Laila. Aku bercinta dengan Laila, aku tak minta sesuatu pun daripada Laila. Mana lagi tinggi antara cinta dengan sebab? Jangan tuan tu, betul juga kita mamak ni.
Bila tujuh Imam Arabi kemudian dia nak ambil konsep kita. Faham? Macam mana kecintaan maksimal kepada Tuhan. Hatta kamu melihat alam pun hati kau ingat Tuhan. Tengok alam, tengok hati ingat Tuhan. Kalau tahap maksimal ni dapat, nanti hidup tak jadi masalah. Orang nampak kau menunggu. Dia habis semua nak menangis dia kerja bapak ni kan. Betul? Dia orang macam tu kan, dia tengok langit, dia dah sebab. Sebab masa dia tengok langit, dia tengok kebesaran Tuhan. Adakah lagu nasyid yang merayakan ini? Bersegunung sebesar bukit, Segunung tinggi. tapi rahmatmu seluas. Itu Ibrahim konsep tu. Lagu tu, pemikiran tu guna Arabi. Mana tu? Tuhan Segunung tinggi. Dosaku sebesar Segunung. sebesar membunuh tinggi, tapi rahmatmu seluas lagi kan. Ada lagu kan. Masa dia sedang berimajinasi macam mana dosa kita yang banyak itu dengan lagi yang luas, rahmat Tuhan yang begitu luas. Kita tengok rahmat Tuhan masa dosa bawah. Ini konsep yang Arabi lah. Syed. Maksudnya Ustaz tengok satu buku Mati Pertuan. Apa? Mati Pertuan yang tulis Mati Pertuan yang tulis daripada Dunia apa dan ditumpahkan dalam bahasa Indonesia macam orang buruk. Anda rasa konsep yang sama juga bahawa cerita Laila Majnun, cerita Susi, buku yang macam ada kan? Ada Fariduddin Attab sendiri memegang dia Arabi. Dia tulis juga. Ada satu lagi, Sir Hindi, Garatul Syuhud. Garatul Syuhud ni dia tak lawan Garatul Syuhud. Gaduh pula tu. Konsep Garatul Syuhud ni beza dia dengan Syuhud ni. Garatul Syuhud ni semua alam yang banyak itu adalah lihat Tuhan. Jadi nampak Tuhan. Faham? Tapi Tuhan dengan maksud Garatul Syuhud tadi kita bahas. Maksud sayang sebab dia problem Garatul Syuhud ni adalah bila dibahas secara literal, bukan dibahas secara filosofi. Dia tidak dibahas secara sastra dan tidak dibahas secara sofistik. Bila kau faham secara sofistik, you're fine, okay. Tapi kalau dibahas secara literal, ketipuan. Jadi Tuhan dah tahu. Jadi bila timbul masalah bila wujud dalam tafsiran literal, maka datanglah satu aliran namanya Sir Hindi. Sir Hindi orang tokoh. Dia datang, dia kemukakan satu teori untuk lawan Wahdatul Wujud. Namanya Wahdatul Syuhud. Wahdatul Syuhud. Okey. Macam mana Wahdatul Syuhud ni? Mana plannya? Wahdatul ni semua tu dah Tuhan. Okey, Wahdatul Syuhud ni melihat tengah semayang tu. Salah. Tak ingat. Boleh tak ingat? Hari tu ada bahasa, tapi sebab kita sufis saya nak ingat. Kena baca banyak sikit. Rasa ni, benda ni orang tak faham. Orang cerita apa? Ini setan. Okey, baik. Alright, Jadi terima kasih kepada Ustaz yang ada Zindra ni. Tak seberapa. Okey, then terima kasih pada yang datang sebab tengok pun ada buku baru hari ni. Okay. Minggu depan ada lagi. Tapi bila kamu lihat macam ni lah kita punya kelas pencerahannya konsepnya macam ni. Kita akan buat kamu berfikir ketika nak buat kamu cerah semua. Tapi saya nak cakap untuk esok berjalan seperti biasa dan segera memang. Dan kuliah tasawuf untuk minggu ni kita akan buat hari Selasa. Boleh duduk dalam bayangnya lah. Sebab hari Rabu tu kita akan beri laluan dan kalau siapa nak pergi kuliah falsafah sains Dr. Rufah ke belakang Dewan 11 dan P6 8 sampai 10. So kuliah tasawuf hari Selasa. Okey. Minggu depan 6 hari bulan tu kita ada cross campus. So mungkin kelas pencerahan ni waktu dia akan bertukar sama ada petang atau balik. Itu saja lah.